carilah tempat, carilah masa untuk mengikuti kelas-kelas pengajian yang dianjurkan oleh masjid dan juga surau-surau yang ada di sekitar kita ni. Sekitar kita ni ada surau An-Nur, surau Syakirin, sebelah sana surau Al-Ma'mur, masjid Bandar Rincing. Semua tu ada menganjurkan kelas-kelas pengajian. Jadi maulah ke mana-mana yang tuan-tuan rasa suka, tuan-tuan rasa senang di hati, silakan. Ya, tidak ada masalah. 40 hari jangan tinggal. Itu penting. Itu sangat mustahab. Untuk saya malam ni saya ucap terima kasih kepada pihak surau pengurusan At-Taqwa kerana ini malam yang mukaddimah untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ni, dan saya telah berbincang dan memilih kitab Jauharil Mauhub wa Munabbahatil Qulub, satu kitab yang membicarakan tentang fadail amal, kelebihan kita beramal, ya. Jadi insya-Allah malam ni saya akan mulakan, dan tuan-tuan akan saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita mulakan dengan bismillah untuk kita mulakan pembacaan kitab Jauhari Mauhub wa Munabbahatil Qulub ini. Insya-Allah jika istiqamah, kita akan, sebab buku ini pun agak tebal, tapi kita akan baca sedikit demi sedikit supaya kita dapat sama-sama memahami isi kitab ni. Kita baca je, bukan kita karang kitab tak, ya, kita baca je. So tuan-tuan dan puan-puan jemaah At-Taqwa, pilih tempat yang paling sesuai, maknanya tempat yang paling selesa lah. Kalau rasa dinding itu selesa, silakan. Kalau rasa tiang selesa, silakan. Kalau rasa dekat aircon ni selesa, silakan. Kalau rasa tuan-tuan penat, letih, nak baring kat belakang, silakan. No hal, no problem. Pasang telinga insya-Allah. Mana-mana tempat pun tak kisah. Kalau tuan-tuan rasa dalam kereta boleh lagi selesa, lagi tidak ada masalah. Kita nak ambil ilmu, ya. Tetapi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengesyorkan, dia mengajak sahabat-sahabat duduk dekat-dekat. Dan dia ajar duduk dekat-dekat hingga sahabat-sahabat ni lihat daun kayu jatuh pun tak sampai ke tanah, jatuh atas sahabat dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dulu suara tak berapa kuat kan. Kena duduk rapat-rapat, kena duduk dekat-dekat. Hari ini kita tak boleh duduk rapat-rapat, duduk jauh-jauh sikit. Sebab masalah Covid masih lagi banyak kan. Kita duduk macam ini pun okey lah. Macam ini pun okey. Tuan-tuan niat iktikaf dalam masjid, nawaitu iktikaf fi hadzal masjidi lillahi ta'ala. Berkekalanlah pahala itu sampai ke hingga tuan-tuan keluar daripada masjid. Besar tu, fadailnya sangat besar, kelebihannya sangat besar. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tapi banyakkan kita ni tak tahu. Tak tahu tu jadi masalah. Problem kita ni kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu, kalau tuan-tuan tahu, kalau jemaah kita tahu, tak ada tempat kosong dalam masjid ni. Tak ada ruang dalam masjid ni, semua penuh. Sebab dia tahu nak isi dalam akaun masing-masing untuk akhirat. Akhirat tu bila kita tak tahu. Akhirat diri tuan-tuan kita pun tak tahu. Harap duduk dalam masjid sambil ada wuduk,
sambil baca itu ini. Kalau Allah Ta'ala jemput masa itu, ahli syurga lah. Hak tu yang kita nak damba, yang kita nak, yang kita duk cari. Kalau ada orang sebut, kalau kita cari dunia, kita dapat dunia je. Kalau kita cari akhirat, dunia akan ikut akhirat, akan ikut. Itulah antara kelebihan-kelebihan. Dan kelebihan yang saya nak sebutkan malam ni dalam kitab ini, untuk yang pertama ini adalah kelebihan berfikir. Kelebihan berfikir. Sebelum tu ya, Haji Basir kan, Ustaz Basir kan, saya perkenalkan diri dululah sepatutnya. Malam pertama ni kan, saya perkenalkan diri dulu. Saya tinggal sini di PS 204 Taman Pelangi, kat sini je. Nama Yusuf Mamat, pengerusi Surau Anur, sebelah Taman Pelangi. Ada yang kenal kat sini. Kemudian sahabat saya pegawai dekat sini ya, Ustaz Zamri, dia minta tolong isikan malam-malam yang kosong lah. Saya dapati pun ada malam-malam yang kosong di surau ni. Jadi dia offer, saya setujulah, insya-Allah, mudah-mudahan. Saya pun pegawai JAKIM, pernah berkhidmat di Jabatan Agama Wilayah Persekutuan, dan kali terakhir di Masjid Negara. Itulah sedikit sebanyak ya. Kelas saya pun ada di Masjid Negara, tapi oleh kerana jauh, saya pun tak berapa larat nak pergi. Saya minta ganti orang lain lah. Okey. Malam ni insya-Allah kita berbicara tentang kelebihan berfikir. Kelebihan berfikir ni Allah Ta'ala banyak sebut dalam Al-Quran. Allah Ta'ala banyak sebut dalam Al-Quran supaya kita berfikir. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala beri kepada kita fikiran. Kata Tuhan, awalam yang zuru, tidakkah kamu tengok, tidakkah kamu perhati, kelih tengok, pandang, fi malakutis samawati wal ard, pada kekuasaan ataupun kepada kejadian langit dan juga bumi. Wa ma khalaqallahu min syai', dan apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan daripada sesuatu. Itu Allah Taala sebut. Kenapa tidak tengok? Kenapa tidak lihat? Kenapa tidak berfikir tentang kejadian-kejadian yang Allah Ta'ala telah jadikan di atas muka bumi ini? Kalau kita nak fikir tentang kejadian bumi, kejadian langit, kejadian apa yang ada di antaranya, wa ma bainahuma, memang tak cukup masa. Tak cukup nak fikir. Tetapi sambil-sambil tu kita fikirlah. Sambil-sambil itu kita fikir, kenapa orang marah kat saya je? Kenapa orang lari bila jumpa saya, bila jumpa kita lari? Ataupun kenapa orang mari kerumun kat kita? Ataupun kenapa orang tu jadi gitu? Kenapa orang ni begini? Seorang tinggi, seorang rendah. Suami dia besar, isterinya kecil. Ataupun isterinya besar, suaminya kecil. Kenapa? Lepas tu kenapa pula orang ni Allah Ta'ala jadikan kulit dia putih, yang ni pula kulit hitam? Kita fikir,
sesuai tak orang ni berkahwin dua ni, hitam dengan putih berkahwin? Tidak masuk akal ikut kita kan. Ikut kepala kita ni. Tapi sebenarnya itu kejadian yang Allah SWT sudah tentukan untuk kita fikir bahawasanya itu adalah ketentuan Allah, dan ketentuan Allah itu sangat cantik. Apa yang Allah Ta'ala beri pada kita, kadang-kadang bukan kita minta, tapi Allah beri kerana Allah tahu keperluan kita. Dia beri kat kita, kita terima je lah. Ada orang yang Allah Ta'ala beri, bila Allah Ta'ala beri, dia komplain. Macam Qabil dan Habil, dia komplain, kenapa sepatutnya aku diberi tu yang cantik tu, tapi diberi yang aduh, kenapa? Dan yang paling dekat dengan kita, kita fikirlah, kenapa Allah Ta'ala letakkan kita di sini? Allah Ta'ala tentukan kita di sini, rumah di sini, mungkin kubur pun di sini. Kita fikirlah kenapa Allah Ta'ala tentukan buat begitu. Kerana satunya ada hikmat dia. Kalau kita dah duduk sini agaknya tak kenal orang ni. Kalau kita tak duduk sini agaknya ilmu kita tidak bertambah. Kalau kita tak duduk di sini, mungkin benda lain yang kita dapat, mungkin benda lain yang kita boleh. Sebab itu kita duduk di sini. Syukur. Baik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman lagi, riwayat daripada Abi Sulaiman, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita sama-sama selawat ke atas Nabi. Tuan-tuan sebut sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan sambut dengan sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu dah, cuma saya nak perkemas aja. Nak perkemas saja, tuan tahu dah. Sebab kalau tak sebut gitu, nanti dalam kategori orang muflis kita lah. Dalam kelompok orang muflis kita lah. Sebab kita tak sebut sallallahu alaihi wasallam. Kita kena sebut. Sebab begitu bukan perkara susah, mudah. Bukan perkara susah sangat kan, sangat mudah. Kata Nabi, at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah. Berfikir pada urusan akhirat itu mempusakai akan hikmah, wa yuhyil qulub, dan menghidupkan akan hati. Wa tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Sementara fikir hal-hal dunia itu jadi dinding untuk akhirat. Itu Rasulullah sebut. Bukan John Travolta sebut tak. Ini Rasulullah kena ambil, kena utamakan, kena letak di hadapan. Rasulullah kata at-tafakkuru fil akhirah yurisul hikmah. Orang fikir tentang akhiratnya, dia itu akan mewarisi hikmah. Kita fikir apa akan jadi di akhirat kelak, apa akan jadi di end of the day. Dapat jangkau tak fikiran kita masa ni? Tak dapat jangkau. Kerana kehidupan di akhirat mengikut apa yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis lebih dahsyat daripada kehidupan atas dunia. Kehidupan akhirat adalah lebih dahsyat daripada kehidupan atas dunia bagi orang yang banyak asi dengan Allah, banyak buat dosa dengan Allah, banyak buat fitnah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak beriman dia, tak percaya dia. Makan rezeki Allah, hirup udara Allah, tapi tak mau syahadah.
tak mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Adakah itu kuasa kita? Tidak. Kuasa Allah. Walaupun kita sayang lagu mana pun, walau kita kasih macam mana sekalipun, walau kita bela lagu mana pun, kata Allah, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya kamu tidak boleh beri petunjuk kepada orang yang walaupun kamu sayang. Walakinnallaha yahdi man yasha, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia mahu, orang yang dia nak saja, orang yang dipilih saja yang diberi hidayah. Walaupun pandai macam mana sekalipun, mahir macam mana sekalipun, tapi Allah tak beri hidayah. Saya pernah pergi ke sekolah Braille, sekolah orang buta, MAB, Malaysian Association Blind, MAB. Saya lama di situ, ajar mengaji, ajar baca Quran, ceramah dan sebagainya kepada mereka tu. Dan ada 2-3 orang pun saya kenal, sampai kepada yang buat guru yang buat Braille. Guru yang buat Braille tu, buat Braille, masuklah Braille Al-Quran. Dia pegang dan dia baca dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kita kagum. Tapi Allah Ta'ala tak bagi hidayah. Sebab itu kita kata innaka la tahdi man, Tuhan kata innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu kisah Nabi Nuh. Nabi Nuh kata dia sayang ke anak dia. Anak aku tu nak tenggelam tu anak aku. Tapi anak Nabi Nuh tak mau. Aku akan naik bukit lebih tinggi, lebih selamat. Kata Tuhan kepada Nabi Nuh, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kerana Allah akan beri kepada orang yang dia mahu. Jadi alhamdulillah, kita bersyukur banyak-banyak kerana Allah Ta'ala telah pilih kita untuk beriman. Kerana Allah Ta'ala beri kepada kita iman dan Islam. Dan orang yang berfikir ni tuan-tuan, orang yang berfikir ni Allah Ta'ala beri hikmah pada dia. Malam ni tuan-tuan balik cuba fikir, macam mana nak bangun awal, nak datang subuh, nak sembahyang padu subuh. Fikir tu je. Bila begitu perlu ada resolusi. Ada resolusi macam mana nak bangun subuh dan mari ke surau ni sembahyang berjemaah dan tunggu orang azan. Bukan tunggu azan di rumah, tunggu azan dalam surau kita ni. Macam mana nak buat? Kita fikir, aku ni dah lama tak mari surau, ataupun aku ni dah lama tak mari subuh. Tak boleh jadi. Tanya diri sendiri, nama kita apa? Tanya, apa nak jadi dengan kamu ni? Kena bercakap dengan diri sendiri. Kita tak pernah bercakap kan? Cakap dengan orang je, hei tu, hei ni. Tapi dengan sendiri tak pernah bercakap. Nama sendiri tak pernah panggil. Panggil. Haji Yusof, Haji Ali, Haji Mat. Panggil. Apa nak jadi denganmu ni? Sembayang lewat. Sembayang lewat somo hari-hari. Padahal tu dah dijadualkan.
kitaban mawquta. Sembahyang tu sudah pun ditetapkan dia punya waktu dia tu, tapi kita lalai, abai. Tak apa lah, sembahyang ni ada tu lagi. Tak fikir ke bahawa Allah Ta'ala dah tentukan bahawa orang yang sembahyang awal ni dia dapat pahala besar. Cuba tengok bagaimana orang yang sembahyang awal, dia tak kisah tentang rezeki tu akan ada je. Tapi kita ni dahulukan rezeki, cari rezeki dulu. Sembahyang lewat-lewat tak apa, tak boleh lagu tu. Tu silap. Sepatutnya orang kita ni, orang Islam ni, bila dah azan macam ini, tinggal. Mari ni jemputan Tuhan, panggilan Tuhan. Bukan lama pun, tak lama, sembahyang 4 rakaat tak lama. Lepas tu pantashiru fil ardi wabtaru min fadlillah. Lepas tu pergilah. Nabi kata, bila kamu dah dirikan sembahyang, lepas assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, jangan bergerak. Duduk dalam keadaan tahiyat akhir tu, jangan bergerak. Baca dulu, astaghfirullahalazim, 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 allazi la ilaha illa huwa syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jangan bergerak, kerana malaikat sedang survey orang-orang yang sembahyang ni. Malaikat sedang tik nama-nama orang-orang yang sembahyang ni duduk depan, yang tak bergerak. Yang bergerak habis, yang berlari habis, yang keluar habis, yang tukar bersila habis. Tak ada sebut nama dia dalam tu. Nak bergerak bila? Terima sebut Allahumma antas salam wa minkas salam, barulah boleh bergerak. Pasal apa kita bergerak keluar awal? Pasal kita fikir nak urus dunia tu. Pasal kita fikir benda tu lagi mustahak. Walhal tunggulah Tok Imam baca doa. Tok Imam bukan selalu baca doa. Dia pun tak tahu apa yang dia nak doakan, kecuali masa dia doa. Dia kriak doa tu. Dan kita tidak tahu. Mungkin di kalangan kita ni ada wali, orang yang mustajab, orang yang solat malamnya tak tinggal, ada bersama kita. Kita tumpanglah doa dia, kita tumpanglah tadahan dia. Banyak gitu. Mana-mana surau masjid saya pergi pun macam itulah. Kecuali sakit perut. Kecuali sakit perut, dah tak boleh nak ijah dah. Kalau tunggu juga melambak dalam surau, itu pergilah. Begitu pun ada isyarat dia, pegang perut, betul tak? Allah Ustaz, mari pun mujur. Mari semai jemaah pun mujur dah. Tak mari langsung, siapa yang rugi? Kita juga yang rugi. Wal asri innal insana lafi khus. Demi masa manusia tu rugi. Illal ladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beramal soleh, kecuali yang amal yang sesuai, yang dia sesuai dengan masa. Wa tawasau bil haqqi, dan yang berpesan-pesan dengan kebenaran. Tak lewat gitu, kena buat gini. Oh ya ke? Oh yalah, saya silap dah, saya tersalah. Baliklah ke pangkal jalan. Wa tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Pesan dengan sabar. Sabar sikit lagi.
nasi belum masak, sabar sikit lagi. Ada masa sikit lagi, sabar. Sabar kita tu Tuhan balas. Tunggu kita tu Tuhan bagi balasannya. Allahu Akbar. Nasib baik saya tahlil sikit. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau saya keluar, saya yang kena kat situ. Gitu. Tanah runtuh tu, kalau saya tak tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, tunggu sekejap, saya yang pergi tu, saya yang kena tu. Itu hikmat dia. Banyak lagi lah hikmat-hikmat yang Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala buat kepada orang yang selalu mengingati dia. Wa yuhyil qulub wa yuhyil qalbi wat tafakkuri fid dunya wa tafakkuru fid dunya hijabun anil akhirah. Yang berfikir tentang hal-hal dunia ni saja, nak untung atas dunia sahaja, maka mereka itu akan jadi hijab, dinding atas ingatan dia kepada hari akhirat. Beritahulah masa cukup. Saya tak bawa jam. Ada berapa minit lagi? Sekarang pukul apa? Oh, ni ada. Okey. 37 Dan orang yang berfikir tentang hal dunia ni, maka dia akan terhijab daripada berfikir tentang akhirat. Bangun tidur, celak mata, fikir hal dunia. Nak makan apa hari ni? Siapa nak kena makan hari ni? Untuk berfikir. Maka tidak fikir tentang hari akhirat. Kalau mati hari ni macam mana agaknya? Sebab itulah orang yang berfikir tentang hal-hal dunia ini terlalu banyak sehingga tidak berfikir langsung tentang akhirat, maka dia akan dihijabkan daripada akhirat. Ada dinding. Ada dinding. Ada setengah tempat saya pergi, salam pun tak tahu nak jawab. Assalamualaikum. Diam. You. Jawab you. Allahu Akbar. Tak lalulah saya sebut mana-mana, tapi susah hatilah saya kan. Sebab dia dah selalu dengan budaya begitu. Jadi dia tak ada fikir bagaimana untuk nak. Sebab pagi-pagi pun good morning. Tak ada assalamualaikum. Tapi kebanyakan hari ni alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Lepas ustaz-ustaz kita dah bagi tahu banyak perkara, alhamdulillah sudah banyak berubah. Kalau awal-awal dulu tahun 80-an, 86, 87, sangat sulitlah untuk berdakwah ni. Baik. Dan bahawa lalai itu pedang syaitan. Orang yang lalai itu dinamakan sebagai pedang syaitan. Maka sangat seksa bagi barang siapa yang jatuh di atasnya. Orang yang lalai itu jadi pedang syaitan, jadi dia tu susah. Dia akan susah. Tuan fikir kelalaian untuk sauk seruan datang masjid, datang surau. Tuan-tuan lalai je, buat benda lain, buat kerja lain. Maka kata Nabi SAW, orang ini akan susah. Susah tu siapa yang rasa? Tuan-tuan sendirilah yang rasa. Sendiri rasa susah tu, orang lain tak rasa. So kena fikir pasal apa susah ni. Satu orang dia tak sembahyang Jumaat, dia tak pergi sembahyang Jumaat.
Nah, ini cerita benar cerita benar. Dululah masa dulu. Dia tak pergi sembahyang Jumaat, dia kerja juga hari Jumaat masa orang buat sembahyang Jumaat tu. Tokek dia kata apa? Tokek dia kata, "You angkat ini barang masuk dalam gudang." Masa orang sembahyang Jumaat tu. Dia gaji dia lebih lah. Tapi kena angkat satu lori tu. Satu lori buat masuk dalam gudang. Berat kerja dia. Orang buat kerja 10 orang, dia seorang buat kerja. Dosa dia tak mahu. Beratlah. Maka takut olehmu daripada lalai, kerana bahawasanya jadi daripada lalai itu 9 perkara. Pertama sekali kerana kasih kepada kemuliaan, jadi lalai. Nak rasa mulia, maka lalai jadinya. Yang kedua, kasih akan harta. Nak tengok rumah sewa sana, nak tengok lori sana, nak tengok penyodok kat sini, nak tengok macam-macam. Jadi tak herau. Tak herau. Kemudian kasih akan kaya. Hari-hari hitung, hari-hari tengok, hari-hari bilang, hari-hari kira. Kasih kepada pakaian. Ini adalah tim-tim yang kasih kepada pakaian ni. Kasih kepada perempuan pun jadi lalai. Orang perempuan ni tak lain lah isteri kita lah tak. Abang tak payah pergilah surau malam ni. Oh ya ke? Tak payah pergilah. Tak pergi. Ada setengah tu larang suami pergi. Tak suruh suami dia pergi, larang. Tak payah pergi. Tapi suami dia pergi juga. Suami dia tak kisah, pergi juga. Itu orang yang kasih kepada isteri dia lah. Walaupun larang, tapi dia pergi juga. Kasih akan isi rumah, kasih almari, kasih kerusi, kasih macam-macam lah yang ada dalam rumah tu. Kasih semua. Hari-hari lap, hari-hari cuci, tiap-tiap hari pandang. Quran tak pandang, Quran tak buka. Itulah yang dikatakan lalai. Tengok Quran takut, tengok Quran lari. Apa ni? Lalai. Kasih akan kenyang, tak boleh lapar sikit. Tak boleh lapar. Rasa lapar, cari makan, cari itu, cari ini. Lepas kenyang, baring. Lepas baring, tidur pula. Tidur. Lepas tidur, makan, bangun. Lepas tu tidur pula. Jadi lalai. Lalai ni tuan-tuan, saat-saat waktu untuk, terutama sekali solat. Pukul 1, 27 Zuhur, pukul 12 baru tidur, pukul 2.30 bangun. Jadi macam mana nak solat jemaah? Tak ada. Petang siap-siap nak pergi jogging ekohe pula. Lewat-lewat nanti tidak peluh. Betul? Jadi lalai. Lalai, sentiasa kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi tiap-tiap satu daripadanya ada beberapa banyak cawangan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Aqrabukum minni yaumal qiyamati aksaruhum jau'an wa tafakkuran. Kata Nabi, yang lebih hampir dengan aku pada hari kiamat ialah orang-orang yang terlebih banyak lapar dan berfikir. Orang yang duduk keliling Nabi, Nabi kata ini adalah orang-orang yang banyak berfikir dan banyak lapar. Maknanya orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa, orang-orang inilah yang akan berada di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqrabukum minni yaumal qiyamati aksarukum jau'an wa tafakkuran. Orang yang lapar, banyak lapar, dan juga orang yang banyak berfikir. Ada hadis sebut orang yang berfikir satu perkara itu lebih baik daripada ibadat. Dan pada satu riwayat dia kata yang lebih afdal kamu pada Allah darjatnya pada hari kiamat orang yang panjang lapar dan banyak berfikir pada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Miqdad ibnu Aswad, masuk aku atas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, maka aku dengar akan dia berkata, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata, berfikir satu saat itu terlebih afdal daripada ibadat setahun. Duduk lepas solat tu, duduk ambil masa 1 saat 2 saat berfikir apa nak buat lepas ni, bagaimana nak mengatasi masalah ni. Lebih baik daripada, lebih afdal daripada ibadat setahun. Ibadat sunat ni setahun. Dah ibadat sunat kita buat banyak mana setahun. Banyak mana buat setahun. Boleh kira hak sunat-sunat kita buat tak banyak juga. Main sunat lepas zuhur, belum zuhur tidak, lepas asar, lepas zuhur tidak, sebelum asar tidak, lepas maghrib tidak, lepas isyak tidak. Sunat sebelum tidur pun tidak, sunat witir pun tidak. Jadi apa yang kita buat? Apa yang kita buat? Walhal setiap masa Allah Ta'ala beri ruang kepada kita untuk kita beramal. Sebelum subuh, amalan sebelum subuh, baca Quran sebelum subuh. Itu disuruh kepada kita, baca Quran sebelum subuh. Surah apa yang awak baca sebelum subuh? Jadi boleh tak buat tu? Boleh. Celek mata je baca Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Kalau tuan-tuan boleh baca Fatihah, takkan tak boleh kan? Kalau tuan-tuan boleh baca tabarakallazi, baca tabarakallazi. Badan tak bangun lagi, tubuh tak bangun lagi, baru celek mata. Tabarakallazi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Tak ada dah nak baca habis. Masa dah cukup. Masa dah cukup. Tak apalah, nanti kita sambung lagi terlepas ni insya-Allah. Ada peluang, ada ruang, kita sambung bab berfikir. Bagaimana kita nak berfikir secara positif? Cara nak berfikir secara positif. Dia fikiran ni ada banyak. Ada positif, ada negatif, ada gaya tu, ada gaya ni banyak. Nanti dalam masa akan datang ni kita akan elaborate lebih detail lagi insya-Allah. Itu sajalah. Boleh ya? Sebab berkadar SOP ni kita kena ikut peraturan lah. Kita ikut peraturan. Tu minta maaf banyak.
nanti kita sambung semula. Billahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.